Sekang Kim Sang, dan belakang saya Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah padu. Apakah tujuan dan peranannya, sejauh mana fungsi padu kepada kerajaan dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi padu sistem penggalan data utama Malaysia. Jadi padu penggalan data utama merupakan satu sistem yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia pada 2 Januari 2024 dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pendapatan serta sosio-ekonomi rakyat dalam satu lokasi yang berpusat. Padu mengandungi profil individu dan isi rumah yang meliputi warga negara dan pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas di Malaysia. Jadi dengan maklumat profil dikemas kini secara berkala melalui perimigrasian, data pentadbiran daripada berbagai sumber. Jadi tujuan dan objektif berikut adalah objektif utama di pengenalan padu. Jadi penyelesaian penggalan data utama negara yang selamat, komprehensif dan real time bagi digitalisasi dan penghasilan analisis berkala. Jadi penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacuan data membolehkan melaksanakan dasar secara besar bagi mengimbangi kedudukan fizikal. Jadi fungsi padu kepada kerajaan. Jadi sampai sinilah saya jemput Jerry ulas sedikit tentang hal ini. Jerry. Okay, kesan padu terhadap perancang keuangan Malaysia, Financial Framework Malaysia, mengurangkan defisit fiskal kerajaan. Sebelum rasionalisasi subsidi, jika 50% subsidi bocor kepada golongan kaya dan warga asing, peralihan kepada modal subsidi bersasar melalui padu membolehkan kerajaan menjematkan berbilion ringgit yang sebelumnya tidak sampai kepada golongan yang memerlukan. Penyiasaran bantuan lebih tepat. Penggalan data seperti padu, sumbangan asas rahmah, SARA, dan Budi 95 boleh dimanfaatkan sepenuhnya bagi memastikan penyiasaran subsidi lebih tepat dan berkesan. Data dari pelaksanaan awal program Budi Madani Loan 95 menunjukkan penjematan kerajaan lebih kurang 800 juta hasil penyiasaran subsidi. Sebagian daripada disalurkan sebelum melalui insentif seperti SARA dan STR. Pengumbalan dasar perpaduan data. Pakar ekonomi mencadangkan supaya kerajaan memanfaatkan padu SARA dan Budi 95 bagi penyiasaran subsidi yang lebih tepat, di samping mempertimbangkan pelepasan atau pengantungan iuran dan lesen untuk meringankan beban rakyat. Mengatasi ketersediaan subsidi. Jumlah diesel subsidi yang digunakan melonjak dari 6.1 bilion liter kepada 2019 kepada 10.8 liter pada 2023, kenaikan hampir 70%, menunjukkan berlakunya ketersediaan subsidi yang ketat sebelum padu dilaksanakan. Kestabilan keuangan jangka panjang. Pembelanjaan subsidi yang dianggarkan mencapai sekitar 4 bilion sebulan atau 48 bilion setahun bukanlah jumlah kecil, dan keseimbangan antara mata rakyat dengan memastikan kestabilan ekonomi jangka panjang perlu dipertimbangkan secara teliti. Setakat ini penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Jerry untuk pesan-pesannya daripada pesanan kita. Berterima kasih kepada Jerry
Dan sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.